Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat petang sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan hamba ilahi siri yang keempat bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Kak Nur Hayati Yahya, Kati Khairuddin, Zimahdun, Muhammad Hardi, Yaya Lia, Ilfira, Jamaliyah Manab, Rusnani Kiyah, Anita Maizan, Ayu Muhammad, Kamiza Muhammad Amil, Hamimah Musan, Norma Dolah, Muhammad Badrul Syam, Zaliha Kamaruddin, Zamiyah Umma, kemudian Siti Nur Aisyah Ahmad, Zakia Muhammad Nin, Zuraida Siddiq, Ruslina Cikmin, Nurisah Wan Hasan dan juga Zabaria Muhammad Yusof serta sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih. Kepada semua yang melapangkan masa dan bersama. Apa kata kita mulakan pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bermula daripada masih lagi dalam muqaddimah penerangan daripada penerbit dan juga penterjemah. Kita berada pada muka surat yang ke-21. Lalu ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, seperti biasa mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas serta tag rakan-rakan yang lain. Saya harap suara saya jelas. Saya nampak ramai yang kata jelas. Lalu terima kasih kepada yang beri feedback. Lalu mudah-mudahan suara saya adalah jelas, internet saya adalah okey, dan moga-moga kita dapat beroleh manfaat daripada pembacaan kitab Al-Adhkar, ataupun kita dah baca nama penuh dia, Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar, yang mana fi talkhisid da'wati wal adhkar, ataupun lebih dikenali sebagai kitab Al-Adhkar yang telah ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka sahabat-sahabat yang berada muka surat sama dengan saya, maka kita berada pada muka surat yang ke-21. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh tekan pada link yang diberikan di ruang komen. Jom kita lihat muka surat yang ke-21. Lalu semalam kita telah belajar, walaupun kita tak baca keseluruhannya, seperti mana kita nampak pada muka surat 20, yang mana rujukan-rujukannya banyak, sampai 102 rujukan. Antaranya Mu'jamul Awsat, Al-Mu'jamul Saghir, Al-Mu'jamul Kabir, yang kesemua ini telah dikumpulkan riwayatnya oleh Imam At-Tabrani, Masyariqul Anwar oleh Qadhi Iyad, Al-Musannaf Ibnu Abi Shaybah fil Ahadith wal Athar oleh Imam Ibnu Abi Shaybah, dan juga lebih kurang 102 rujukan yang ada yang telah dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka hari ini kita nak belajar pada nombor 4. Lalu penerbit dan juga penterjemah, kalau kita perasan, telah meletakkan susunan-susunan yang mana bermula daripada muka surat yang ke-12. Bagaimana kita belajar pengenalan zikir. Kemudian nama kitab yang berada di depan kita, walaupun dikenali sebagai Al-Adhkar, tetapi namanya adalah
Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi talkhisi da'awati wal adhkar. Kemudian nombor 3, kita telah kongsikan, penterjemah dan penerbit telah kongsikan lebih kurang 102 nama rujukan-rujukan yang ada oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Adhkar. Pada yang keempat, pada muka surat yang ke-21 ini, maka penterjemah dan penerbit membawakan kitab-kitab yang ada kaitan dengan Al-Adhkar, daripada ringkasan, daripada nota kaki, daripada takhrij, daripada hasyiah, yang mana ada beberapa di sini. Lalu kita akan baca sebahagian besarnya supaya kita boleh dapat pemahaman. Lalu tajuk yang keempat adalah berkaitan dengan kitab-kitab yang ada kaitan dalam dengan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka di sini bahagian yang keempat ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah menceritakan tentang ringkasan-ringkasan kitab Al-Adhkar. Yang kedua, menceritakan kitab takhrij yang mengeluarkan hadis-hadis Al-Adhkar. Kemudian pada muka surat 23, syarah Al-Adhkar. Kemudian pada muka surat 23 juga kitab yang menceritakan khusus untuk nota kaki ataupun hasyiah kitab Al-Adhkar yang kita akan terang kemudian. Okey, kemudian kita lihat muka surat 21, kita kembali. Lalu bahagian pertama daripada nombor 4 ini adalah kita nak lihat pada waktu itu ringkasan-ringkasan kitab Al-Adhkar. Lalu kitab Al-Adhkar ni panjang, kita akan lihat berapa banyak hadis yang ada padanya. Lebih daripada 20 kitab yang ada pada kitab Al-Adhkar. Maka ada sebahagian daripada para ulama yang ringkaskan kitab Al-Adhkar. Ada sebahagiannya yang ringkaskan kitab Al-Adhkar. Maka pada hari ini kita nak kenal apakah kitab-kitab ringkasan bagi Al-Adhkar, kerana tak semua orang mampu untuk membaca keseluruhan kitab Al-Adhkar. Maka ada para ulama yang pada waktu itu mengambil inisiatif untuk pada waktu itu meringkaskan kitab Al-Adhkar. Maka di sini nombor 1. Hari ini kita nak belajar kitab-kitab ringkasan Al-Adhkar. Nombor 1 adalah sebuah ringkasan yang dihasilkan sendiri oleh Imam Nawawi seperti mana yang terdapat di dalam indeks manuskrip. Antaranya ialah salinan manuskrip Yani Jami' di Istanbul, yang mana Imam Nawawi ada ringkaskan kitab dia sendiri. Lalu Imam Nawawi tahu kitabnya tebal, Hilyatul Abrar ini ataupun Al-Adhkar ini, maka Imam Nawawi sendiri ada meringkaskan kitab Al-Adhkar. Maka itu ringkasan yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat di sini ringkasan oleh Muhammad bin Ali bil Qasim Al-Baltaji Asy-Syafi'i, yang mana Muhammad bin Ali meletakkan tajuk ringkasan tersebut dengan nama Al-Anwarul Mudhi'ah Mukhtasar Al-Adhkarin Nawawiyah. Apakah terjemahan dia? Al-Anwar, cahaya-cahaya, Al-Mudhi'ah, yang bercahaya, yang bersinar, pada menerangkan ringkasan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Lalu ini ringkasan yang kedua yang kita nampak siapakah yang telah ringkaskan. Lalu manuskrip ini ada disimpan di Darul Kutub Al-Qahirah. Nombor rujukan kitab tu apa? Dan ditulis pada tahun 1283 Hijrah, dan satu salinan disimpan di Universiti Ar-Riyadh, yang mana lebih kurang pada kurun yang ke-13 Hijrah, yang mana ini adalah ringkasan yang kedua. Ini adalah ringkasan yang kedua. Maka ada dua ringkasan yang kita telah pelajari. Lalu itu biasa, macam contoh sahabat-sahabat yang biasa join kelas pada perkongsian, bukan kelas, perkongsian pada jam 9 pagi, iaitu kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, riwayat-riwayat yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Maka ada yang meringkaskan, sebab itu Syama'il itu riwayatnya banyak, 400 lebih. Tetapi pada waktu itu ketika mana kita Khamis ni kita akan belajar, maka akan ada pada waktu itu ringkasan Syama'il. Maka ini perkara biasa yang mana ada para ulama yang berusaha yang pada waktu itu meringkaskan sesuatu kitab yang besar. Lalu ini adalah yang kedua. Yang ketiga, ahlan-ahlan
lalu ada yang kata maka akan hilang kalau komen. Lalu cuba sahabat-sahabat yang ada masalah berkenaan dengan line untuk dengar daripada YouTube mungkin. YouTube Umar Aziz pun kita ada buat live di situ. Cuma saya tak pasti line dia bagaimana. Mungkin boleh cuba untuk dengar di YouTube Umar Aziz. Lalu kita berada pada muka surat 21 pada perenggan yang ketiga. Lalu kita sedang mempelajari nama-nama ringkasan Al-Adhkar Imam Nawawi. Lalu ada juga yang berkata apa nama kitab dia dalam bahasa Melayu. Lalu kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian, maka boleh tekan pada link di bahagian komen. Kita menggunakan terjemahan keagungan zikir dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya nombor 3, ringkasan yang nombor 3. Ringkasan yang nombor 3 adalah ringkasan oleh Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Malik bin Ahmad Al-Qustulani, yang mana beliau hidup pada tahun 851 hingga 923 Hijrah. Lalu salinan ringkasan ini disimpan di Al-Azhariyah Qahirah, yang mana nombor rujukan kitab beliau adalah seperti berikut, yang mana ringkasan ini sebanyak 145 helai, ditulis pada tahun 1116 Hijrah. Seperti mana yang diketahui bahawa Imam Al-Qustulani memiliki kitab yang bernama Al-Anwar fil Ad'iyati wal Adhkar, lalu dijadikan ringkas dengan nama Al-Lawami' fil Ad'iyah wal Adhkaril Jawami. Maka ini adalah imam yang kedua yang meringkaskan akan Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Al-Qustulani, antara ulama yang terkenal juga dalam bidang hadis. Yang keempat adalah ringkasan oleh Syihabuddin Ahmad bin Al-Husain Ibn Ruslan Ar-Ramli Al-Maqdisi Al-Syafi'i, yang mana beliau hidup di antara 273 Hijrah sehinggalah 844 Hijrah. Maka ini adalah yang keempat. Yang kelima adalah ringkasan oleh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Qahiri Al-Syafi'i Al-Hijazi Al-Qadi Al-Qalyubi oleh Imam Qalyubi. Maka ini adalah ringkasan yang kelima. Ringkasan yang keenam oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Maka ini adalah ringkasan yang kelima. Yang keenam. Lalu siapakah nama penuh Imam Jalaluddin? Kita biasa dengar Jalaluddin Sayuti, Jalaluddin Suyuti. Maka pada nombor 6 ini kita nampak akan ringkasan oleh Jalaluddin. Siapakah nama beliau? Abdul Rahman bin Abi Bakar Al-Khudairi As-Suyuti, ataupun lebih dikenali sebagai Imam Suyuti. Tapi nama penuh beliau adalah Abdul Rahman bin Abu Bakar. Abdul Rahman bin Abu Bakar sama seperti mana nama anak Abu Bakar. Abu Bakar ada nama anak bernama Abdul Rahman, lalu ayah kepada Imam Suyuti yang bernama Abu Bakar menamakan Imam Suyuti dengan nama Abdul Rahman. Lalu kita biasa dengar Suyuti. Kita biasa baca kitab Ziarah ke Alam Barzah. Kita biasa dengar tafsir Jalalain dan juga Ad-Durrul Mansur. Banyak karya Imam Suyuti. Maka nama penuh beliau adalah Abdul Rahman bin Abu Bakar Al-Khudairi As-Suyuti, yang mana beliau hidup di antara 849 hinggalah 911 Hijrah. Dan beliau berikan nama ringkasan Al-Azkar yang beliau buat itu dengan nama Adhkarul Adhkar, dan ringkasan yang beliau tulis itu, maka daripada sini beliau letakkan syarah ataupun penerangan. Ini adalah karya Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Yang ketujuh adalah ringkasan oleh Muhammad bin Umar Al-Himyari Al-Hadrami Al-Syafi'i yang masyhur dengan gelaran Bahrak. Maka ini adalah contoh, bukan ini sahaja, banyak lagi yang lain. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini adalah tujuh ringkasan kitab Imam
kitab Al-Azkar. Lalu kitab Al-Azkar itu panjang, lalu ada diringkaskan. Kalaulah kadang-kala kita tak ada masa untuk mempelajari keseluruhan kitab Al-Azkar, maka kita boleh sahaja rujuk kepada ringkasan-ringkasan kitab Al-Azkar. Seterusnya, kita nak belajar pula tentang kitab yang mana mencatat dan juga mentakhrijkan kitab Al-Azkar. Lalu ada kitab yang bukan meringkaskan. Itu satu, ada yang meringkaskan. Tetapi ada juga yang ambil usaha, ambil kerja pada waktu itu untuk mentakhrijkan kitab Al-Azkar. Contohnya hadis yang Imam Nawawi ini, di mana rujukannya secara detail, daripada kitab mana, daripada muka surat berapa, daripada kitab hadis, daripada jilid berapa. Sebab Imam Nawawi banyak pada waktu itu mengambil hadis-hadis dan dimasukkan dalam kitab Al-Azkar. Maka ini adalah usaha para ulama yang kedua pada kitab Al-Azkar. Itulah kita nampak kitab catatan ataupun amali dan takhrij Al-Azkar, yang mana mereka pada waktu itu mencari sumber-sumber hadis yang ada dalam kitab Al-Azkar. Maka tadi ringkasan, ini adalah takhrij, mencari sumber-sumber hadis dan riwayat yang ada dalam kitab Al-Azkar. Maka yang ini ada banyak. Yang ini ada 3. Lalu kita tak baca semuanya, kita hanya baca bahagian atas. Nombor 1 adalah takhrij yang dibuat oleh Al-Hafiz Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Lalu sebuah catatan yang mana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau hidup di antara 773 Hijrah sehingga 852 Hijrah. Lalu nama penuh beliau adalah Al-Hafiz Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, ataupun lebih dikenali sebagai Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Lalu di sini kata penerbit, sebuah catatan yang mentakhrij dan menerangkan martabat hadis-hadis yang ada dan terkandung di dalam kitab Al-Azkar, daripada sudut hadis itu sahih ataupun hasan ataupun daif ataupun i'rab. Beliau wafat terlebih dahulu sebelum sempat menyempurnakannya. Lalu Imam Ibn Hajar belum sempat diselesaikan takhrij kitab Al-Azkar, maka kematian dan beliau telah wafat terlebih dahulu. Maka ketika mana Imam Ibn Hajar, kita biasa dengar nama Ibn Hajar, tetapi ini adalah nama penuh dia, ada termasuk dengan kunyah dan lakab dia, Al-Hafiz Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Lalu beliau antara orang yang mana telah berusaha untuk mencari takhrij akan setiap hadis kitab Al-Azkar. Adakah beliau sempat? Tidak. Sebab itu kita lihat pada muka surat yang ke-22, maka tidak sempat, dan pada waktu itu beliau meninggal dunia. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Maka bila beliau meninggal dunia, maka anak murid dia cuba untuk teruskan tugas guru dia. Siapakah anak murid dia? Antara ulama yang terkenal yang dikenali sebagai Imam Sakhawi ataupun Hafiz Sakhawi. Al-Hafiz As-Sakhawi, Sin Kha Alif Wawiyah As-Sakhawi. Dan beliau juga wafat sebelum sempat menyelesaikan keseluruhannya. Gurunya tak sempat habiskan. Pada waktu itu anak murid kepada Ibnu Hajar pun tidak sempat untuk habiskan. Lalu apakah nama dia? Kita boleh lihat pada penghujung perenggan yang ketiga, itu adalah nama kitab takhrij tersebut. Apakah nama dia? Nataijul Afkar. Nataijul Afkar fi takhriji ahadithil adhkar. Itu adalah nama dia. Nataijul Afkar fi takhriji ahadithil adhkar. Maka ini yang kita nampak, yang mana detailnya pada waktu itu boleh, pada waktu itu kita lihat. Saya takkan baca ke semua itu. Lalu ini adalah takhrij yang pertama.
Takhrij yang kedua, kita boleh nampak pada hujung muka surat 22. Pada hujung muka surat 22 adalah takhrij yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang mana Imam Jalaluddin As-Suyuti tadi kita dah belajar, ditulis ringkasan pada nombor 7, pada nombor 6. Imam Jalaluddin Suyuti dia ringkaskan kitab Al-Adhkar dan pada waktu itu dia syarahkan. Kemudian beliau tulis lagi satu kitab yang khusus untuk mentakhrijkan kitab Al-Adhkar. Sebab itu kita lihat pada penghujung muka surat 22. Apakah dia? Maka kita lihat pada hujung muka surat yang ke-22, iaitu takhrij, mencari sumber dan riwayat-riwayat yang ada dalam kitab Al-Adhkar pada waktu itu oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ataupun nama dia kita dah kenal, Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar, sama seperti mana nama anak Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Abu Bakar Al-Khudairi As-Suyuti, ataupun lebih kita kenali sebagai Imam Suyuti. Lalu Imam Suyuti dia telah tulis takhrij untuk kitab Al-Adhkar, yang mana beliau telah berikan nama Tuhfatul Abrar Binukat Al-Adhkar. Beliau menghimpunkan di dalamnya salinan Imam Ibn Hajar serta apa yang terkandung berkenaan pentashihan dan kontradisi berkenaan hadis dan sedikit penambahan huraian daripada beliau. Maka ini adalah takhrij yang kedua. Yang ketiga, pada muka surat 23 adalah yang telah dilakukan oleh Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Tulun Ad-Dimashqi As-Salihi Al-Hanafi, yang mana beliau berikan nama Ithaful Akhyar fi Nukatil Adhkar. Maka ini adalah sekadar untuk pengenalan kita. Ini adalah kitab takhrij. Tadi kita belajar ulama-ulama yang telah meringkaskan Al-Adhkar. Sekarang ini kita telah selesai mempelajari ulama-ulama yang telah berusaha bertungkus lumus untuk mentakhrijkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Adhkar. Seterusnya, pada muka surat 23 ada juga ulama yang mengambil usaha untuk pada waktu itu menerangkan isi kandungan kitab Al-Adhkar. Sebab Imam Nawawi dia sekadar bawa hadis dan pada waktu itu tidak ada syarahan yang banyak. Beliau tidak apa, yang kita nampak beratus muka surat ni bukan macam buku kita. Kadang-kala buku kita hadisnya satu tetapi huraian dia panjang lebar. Apa yang bakal kita belajar daripada penulisan kitab Al-Adhkar, lautan ilmu Imam Nawawi, yang mana banyak itu kebanyakannya adalah hadis, adalah riwayat-riwayat dan Al-Quran yang beliau bawa. Maka ada ulama yang datang untuk menerangkan maksud hadis, perkataan-perkataan yang tertentu, ayat-ayat yang dibawa oleh Imam Nawawi. Maka di sini dibawakan usaha ulama-ulama yang berusaha untuk mensyarahkan kitab Al-Adhkar. Yang pertama disyarahkan oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad Allan bin Ibrahim Al-Bakri As-Sadiqi Asy-Syafi'i, yang mana beliau hidup pada tahun 996 Hijrah sampailah 1057 Hijrah. Dan beliau punya syarahan ini telah dicetak sebanyak 7 jilid di Mesir oleh cetakan Jam'iyyatun Nasr wa Ta'lifil Azhariyah dengan pantauan Syekh Mahmud Hasan Rabi dan pembetulan oleh Syekh Ali Hasan Al-Bulaqi. Cetakan ini telah disalin beberapa kali di Lubnan. Lalu yang ada di depan kita ini baru terjemahan. Kalaulah syarahan dia dalam bahasa Arab, antaranya adalah dalam 7 jilid dan dikenali sebagai Futuhat Rabbaniyah, yang mana merupakan antara syarah yang terkenal. 7 jilid. Itu syarahan dia, 7 jilid. Dan beliau banyak mensyarahkan kitab ulama ini. Beliau banyak mensyarahkan juga karya-karya Imam Nawawi yang lain. Maka ini adalah yang ketiga. Yang pertama tadi ringkasan. Banyak ulama ringkaskan Al-Adhkar. Yang kedua tadi adalah takhrij. Kita baca 3 ulama, bahkan 4 termasuk Imam Sakhawi, yang berusaha untuk mentakhrijkan, mencari sumber dan menyebutkan sumber hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Adhkar. Dan kemudian yang ketiga adalah syarah ataupun penerangan kitab Al-Adhkar.
Yang keempat, ada juga ulama yang dia letakkan nota kaki. Ada ulama yang meletakkan nota kaki untuk kitab Al-Adhkar. Dan nota kaki di dalam bahasa Arab dipanggil hasyiyah. Ha alif shin ya dengan ta marbutah. Sebab itu kalau kita tengok kitab Arab, kadang-kala dia punya kitab asal matan adalah bahagian atas, itu matan. Kemudian tengah-tengah dia sampai bawah, itu dia punya syarah dia punya penerangan. Dan kemudian bawah sekali, dia punya nota kaki. Lalu ini adalah cara para ulama dahulu, yang mana kita nampak ulama-ulama dahulu, kitab mereka begitu padat dan begitu mendalam ilmu mereka, yang mana pada waktu itu perlu untuk datang ulama lain untuk bantu syarah, untuk memudahkan orang yang datang kemudian untuk memahami apakah maksud daripada Imam Nawawi punya tujuan dan juga punya penerangan. Maka itu adalah nota kaki nombor 4. Lalu dipanggil hasyiyah. Antara ulama yang telah menulis nota kaki untuk kitab Al-Adhkar adalah Nuruddin Abil Hasan bin Abdul Hadi As-Sindi At-Tatawi Al-Hanafi Al-Madani. Beliau tinggal di Madinah tahun 1138 Hijrah hinggalah bersamaan dengan 1726 Masihi. Kemudian ada pula ulama yang buat satu buku khusus berkenaan indeks kitab Al-Azkar. Apakah isi kandungan kitab Al-Adhkar? Maka antara yang telah ambil usaha untuk menyusun kandungan dan indeks kitab Al-Adhkar, kita boleh nampak adalah Nuruddin Abu Diya Ali Ash-Shubra Malisi, yang mana beliau hidup pada tahun 997 Hijrah hingga 1087 Hijrah. Lalu beliau letakkan tajuk berkenaan tentang apakah tajuk-tajuk yang ada dalam kitab Al-Adhkar dengan nama Fihris Al-Adhkar An-Nawawiyah. Maka ini adalah hasil kerja para ulama dalam berkenaan tentang kitab Al-Adhkar. Lalu Masya Allah, lalu banyak yang mana Imam Nawawi tulis satu buku, tetapi banyak ulama ilmuwan pada waktu itu mengkaji, meneliti dan mengambil manfaat daripada karangan Imam Nawawi. Sama seperti karangan Imam Nawawi yang lain, Al-Majmu' banyak diambil pakai, Minhajut Talibin banyak diambil pakai dalam fiqh, kemudian Riyadhus Salihin banyak yang mengambil manfaat daripada Riyadhus Salihin, dan juga Al-Adhkar yang berada di hadapan kita. Dan sekarang ini kita dah selesai dah orang yang ringkasan kitab Al-Adhkar, takhrij kitab Al-Adhkar, syarah kitab Al-Adhkar, hasyiyah ataupun nota kaki kitab Al-Adhkar, fihris ataupun indeks kitab Al-Adhkar. Yang keenam adalah terjemahan kitab Al-Adhkar. Lalu berapa banyak yang telah menterjemahkan kitab Al-Adhkar? Maka kita lihat di sini, antaranya terjemahan dalam bahasa Perancis. Dalam bahasa Perancis, saya nak baca nama dia pun saya tidak berani. Lalu terjemahan oleh, macam mana orang Perancis cara bunyi dia beza. Comment ça va? Dia punya bunyi pun gunnah dia tebal. Comment ça va? Ça va bien? Je m'appelle. Lalu dalam bahasa Perancis. Lalu telah di bawah tajuk, siapa yang boleh bahasa Perancis? Macam mana bunyi dia? Lalu telah diterjemahkan oleh nama sekian, dirujuk oleh nama sekian, dan Fauzi Sya'ban mungkin disebut di bawah tajuk. Maka itu adalah dalam bahasa Perancis. Lalu dalam bahasa Perancis, lalu banyak diambil manfaat oleh ulama-ulama, oleh ilmuwan seluruh dunia. Dalam bahasa Inggeris, maka kita nampak banyak terjemahan dalam bahasa Inggeris. Dan dalam bahasa Melayu, ini adalah terjemahan dalam bahasa Melayu. Antaranya oleh Telaga Biru, antaranya Pustaka As-Sunnah. Nombor 3 oleh Al-Hidayah Publication. Nombor 4 oleh Embun Publishing. Nombor 5 oleh Pustaka Nasional. Dan nombor 6 oleh Media Zikir. Termasuklah nombor 7 yang berada di hadapan kita, yang kebanyakan daripada kita sedang gunakan nombor 7. Lalu ini nama-nama dia yang bahasa Melayu tu sahabat boleh baca kot. Lalu yang nombor 1 Telaga Biru terbitkan, kemudian Pustaka Sunnah, maka itu terjemahan dalam bahasa
Melayu. Banyak yang telah menterjemahkan karangan Imam Nawawi kitab Al-Adhkar ini. Maka ini kita berada pada muka surat yang ke-24. Dalam bahasa Arab pula, maka ini dia, kita berada pada penghujung muka surat 24, kitab-kitab cetakan Al-Adhkar di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab. Apakah di dalam bahasa Arab? Maka di dalam bahasa Arab pada waktu itu kita boleh lihat adalah yang pertama, yang mana kita nampak nama dia yang merupakan nama asal adalah Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhisi Da'awati wal Adhkar, yang merupakan cetakan pertama kitab Al-Adhkar oleh syarikat percetakan Abdul Razak di Mesir pada tahun 1306 Hijrah. Lalu lama dah, itu cetakan pertama. Lalu ini nama asal dia, Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhisi Da'awati wal Adhkar, dan juga dikenali dengan nama kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu taala. Lalu Kak Hairina dalam bahasa Perancis. Lalu itu adalah dalam bahasa Perancis. Okey. Yang kedua, ada juga yang menterjemahkan ataupun mencetak kitab Al-Azkar ini dengan nama berikut. Nombor dua, ada juga menamakan kitab Al-Azkar ini dengan nama Al-Adhkarul Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar. Ini juga telah dicetak di Mesir oleh penerbit Maimaniyah pada tahun 1312 Hijrah. Nota kakinya adalah merupakan sebahagian petikan daripada syarah Ibnu Allan yang kita nampak pada perenggan ke-3 daripada muka surat 23. Lalu dia gabungkan kitab Al-Adhkar dengan sebahagian daripada syarah kitab Al-Adhkar. Yang ketiga, cetakan Al-Mallah kita boleh nampak, dan pada waktu itu telah diterbitkan di Riyadh, Arab Saudi. Yang keempat, diletakkan dengan nama berbeza, Al-Adhkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhisi Da'awati wal Adhkar Al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar. Panjang nama dia, kitab Al-Adhkar juga, tapi digabungkan nama asal dengan nama-nama yang lain. Maka ini telah dicetak di Jeddah juga. Yang kelima, ada banyak lagi cetakan-cetakan kitab itu dalam bahasa Arab. Lalu kalaulah ada yang contohnya lebih selesa bahasa Inggeris, beli bahasa Inggeris. Kalaulah ada yang lebih selesa bahasa Perancis, maka boleh beli bahasa Perancis. Dan kalaulah ada yang selesa bahasa Arab, boleh beli yang bahasa Arab. Maka ini adalah yang kita lihat daripada usaha-usaha para ulama untuk menyebarkan kitab Al-Adhkar kepada orang awam seperti kita. Inilah usaha-usaha mereka, inilah yang mereka lakukan, dan daripada sini kita nampak bahawa sebenarnya kitab Al-Adhkar juga kadang-kala dicetakkan dengan nama berbeza. Dia adalah isi yang sama, kitab yang sama dalamnya, tetapi dicetak dengan nama yang berbeza. Seterusnya pada muka surat yang ke-25, maka di sini penerbit dan penterjemah membawakan metodologi kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi. Apakah cara penyampaian dan penulisan Imam Nawawi? Lalu kita nak belajar metodologi kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi, yang mana ada lebih kurang 5 muka surat. Daripada muka surat 25 sampailah 29. Lalu kat situ semalam saya perasan ada yang bertanya apa beza kitab, bab, fasal, furu', masalah. Itu nanti kita akan belajar semuanya pada muka surat yang ke-25 hinggalah muka surat yang ke-29. Kita masih lagi pada mukaddimah oleh penerbit. Kita belum lagi masuk pada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Lalu penterjemah dan penerbit nak berikan kepada kita pemahaman yang menyeluruh tentang kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya berharap penyampaian saya tidaklah memboringkan, kerana saya rasa penting untuk diterangkan sebab penerbit telah cetak. Maka kalaulah kita tak baca, maka siapa lagi nak baca? Maka mereka telah cetak dengan harapan kita boleh baca, kita boleh ambil manfaat, kita boleh luaskan pengetahuan kita
kerana membaca adalah wahyu yang pertama. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada semua yang bersama di ruang komen. Terima kasih kepada semua yang mana bantu untuk share perkongsian di ruang komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada sahabat-sahabat yang mana ingin untuk membuat pembelian kitab, maka boleh sahaja tekan pada link yang telah diberikan di ruang komen. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa esok pada jam 6.30 pagi dengan izin Allah. Malam ni tidak ada perkongsian maghrib sebab malam ni pun saya ada kelas, saya ada program, lalu saya tidak dapat membuat perkongsian maghrib pada malam ini. Lalu saya pasti sahabat-sahabat dah ada jadual yang lain juga. Saya mohon maaf, saya tak dapat membuat perkongsian maghrib malam ni, termasuk semalam dan juga hari Khamis malam Jumaat. Saya ada kelas yang mana saya pun nak belajar. Sahabat-sahabat nak belajar, saya pun sebenarnya nak belajar. Cumanya jika saya ada masa lapang, maka saya akan buat perkongsian maghrib, berkongsi sesuatu yang kita boleh ambil pengajaran dan juga iktibar, insya-Allah. Yang kali pertama join, jemput untuk join Telegram saya, Kuliah Umar Aziz. Banyak yang kita sharekan di Telegram Kuliah Umar Aziz. Moga-moga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa esok pada program subuh perkongsian kitab Riyadhus Salihin jam 6.30 ataupun 6.35 pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jazaa.